kita mulakan pelajaran hari ini, mari kita mulakan dengan bacaan doa. Murid-murid boleh ikut bersama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Pada hari ini, Ustazah akan berkongsi satu lagi tajuk dalam Pendidikan Islam tahun 5 bidang adab, iaitu bijak berkomunikasi atau adab berkomunikasi. Murid-murid, bagaimanakah komunikasi sihat dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan? Baiklah, seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi? Komunikasi ialah perbuatan mengadakan perhubungan sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Baiklah, seterusnya Ustazah kongsikan dalil berkenaan dengan adab komunikasi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya, Muslim itu ialah yang memberikan kesejahteraan kepada Muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Baiklah murid-murid, seterusnya, apakah hukum berkomunikasi? Hukum berkomunikasi adalah harus dengan syarat menjaga batasan yang telah ditetapkan agar tidak melakukan dosa seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berbohong dan lain-lain. Pilihlah kata-kata yang baik apabila berkomunikasi dalam media sosial juga. Ya, jika menerima sebarang berita melalui internet, pastikan kebenarannya terlebih dahulu. Baiklah, seterusnya, mari kita teliti dan fahami adab berkomunikasi. Yang pertama, memulakan komunikasi dengan salam. Yang kedua, memilih kata-kata yang baik. Yang ketiga, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Adab yang keempat, berkomunikasi mengikut keperluan. Yang kelima, memberikan perhatian ketika orang lain sedang bercakap. Yang keenam, tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Baiklah murid-murid, seterusnya, apakah kepentingan beradab ketika berkomunikasi? Kepentingan beradab ketika berkomunikasi boleh dibahagikan kepada 3, iaitu yang pertama kepada individu, yang kedua kepada masyarakat dan yang ketiga kepada negara. Baiklah, mari kita lihat satu persatu. Apakah kepentingan beradab ketika berkomunikasi? Kepada individu, yang pertama, mendapat pahala. Yang kedua, kita akan disenangi oleh orang sekeliling. Yang ketiga, dapat mengeratkan silaturahim. Baiklah, seterusnya, kepentingan beradab ketika berkomunikasi dalam masyarakat termasuklah yang pertama, memupuk sifat hormat menghormati antara satu sama lain. Yang kedua, mengelakkan permusuhan dan kebencian.
Baiklah murid-murid, seterusnya, apakah pula kepentingan adab berkomunikasi kepada negara? Antara kepentingannya ialah yang pertama, dapat memelihara kedamaian negara. Yang kedua, dapat menjamin keselesaan hidup di dalamnya tanpa sebarang pergaduhan atau perbalahan. Baiklah murid-murid, di sini Ustazah kongsikan beberapa contoh komunikasi bijak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah bercakap benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Yang kedua, Rasulullah menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesekali berkasar dan sentiasa menggunakan bahasa yang baik, sopan dan berlemah lembut. Contoh yang ketiga ialah Rasulullah sentiasa memberi ucapan yang jelas. Pada sesetengah keadaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga difahami oleh pendengar. Contoh yang keempat, Rasulullah sentiasa bersederhana. Ketika berkomunikasi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersederhana, tidak terlalu banyak bercakap dan tidak juga terlalu banyak berdiam. Baginda juga mengingatkan kita, pilihlah antara dua. Yang pertama, berkata yang baik, atau yang kedua, jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam itu lebih baik. Baiklah murid-murid, sebagai rumusan untuk pelajaran kita pada hari ini, komunikasi yang sihat dapat menjamin kesejahteraan emosi, mental dan fizikal kita semua. Murid-murid, untuk menguji tahap penguasaan tentang tajuk ini, Ustazah telah sediakan 1 lembaran kerja. Diharap murid-murid dapat menjawab semua soalan yang diberikan. Murid-murid boleh ulang semula video ini untuk lebih menguasai pelajaran kita hari ini. Untuk akhirnya, Ustazah berharap agar murid-murid dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.